Tuan-tuan dan puan-puan, ketika ini seluruh Eropa masih berada dalam keadaan terkejut. Bagaimana perkara sebegini boleh berlaku? Negara jenis apakah ini sebenarnya? Kata-kata daripada ketua pengawal diraja Spanyol ini telah mencetuskan impak yang besar di seluruh benua Eropa. Segalanya bermula dengan satu kejadian yang ringkas. Sebuah pesawat khas yang membawa Raja Spanyol menuju ke Tokyo terpaksa melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akibat kegagalan mekanikal. Tiada masalah ke? Lagipun ini lapangan terbang di Asia, sekurang-kurangnya mestilah ada kemudahan asas, bukan? Itulah reaksi awal kaki tangan pengiring diraja pada mulanya. Namun, 72 jam kemudian, Raja Felipe VI mengeluarkan kenyataan yang benar-benar di luar jangkaan. Kita terlalu sedikit mengenali Malaysia. Negara ini mempunyai terlalu banyak perkara yang patut kita pelajari. Apakah yang sebenarnya berlaku dalam tempoh 3 hari itu? Karl Martinez, ketua pengawal diraja dengan pengalaman selama 25 tahun, kini menceritakan kisah luar biasa yang disaksikan dengan matanya sendiri. Halo semua, saya Karl Martinez, ketua pengawal diraja Spanyol. Sepanjang 25 tahun berkhidmat untuk Raja Felipe VI, saya telah melawat Eropa, Timur Tengah, malah Amerika Syarikat berkali-kali. Saya dengan bangganya menganggap diri saya telah merasai pengalaman di pelbagai lapangan terbang dan kemudahan di seluruh dunia. Namun, apa yang saya saksikan di KLIA benar-benar mengubah semua persepsi saya. Kejadian bermula di atas pesawat diraja yang bertolak dari Madrid menuju ke Tokyo. Ia merupakan satu kunjungan rasmi yang dihadiri oleh Baginda Raja, Permaisuri, serta 6 penasihat diraja. Pada waktu itu, segala-galanya telah diatur dengan sempurna untuk majlis makan malam negara bersama Maharaja Jepun. Namun, ketika terbang melintasi ruang udara Laut Cina Selatan, badan pesawat mula bergegar dengan kuat. Juru terbang melaporkan situasi kecemasan. Mereka mesti mendarat di lapangan terbang terdekat dengan serta-merta. KLIA, yang terletak kira-kira 40 menit penerbangan, merupakan satu-satunya pilihan. Apabila saya melaporkan situasi itu kepada Baginda Raja, wajah Baginda menjadi muram. Seorang penasihat diraja malah tidak menyembunyikan rasa kurang senangnya. Sejujurnya, kami semua hampir tidak tahu apa-apa tentang Malaysia. Kami hanya tahu ia adalah sebuah negara yang mengeluarkan chip semikonduktor, minyak sawit, atau destinasi pelancongan tropika. Namun, bagaimana rupa sebenarnya negara ini, kami langsung tidak tahu. Sebelum mendarat lagi, perkara yang mengejutkan sudah mula berlaku. Tindak balas menara kawalan udara KLIA sangat pantas. Prosedur pendaratan cemas dimulakan serta-merta dan landasan dikosongkan dengan segera. Kereta bomba dan ambulans sudah bersedia di kedua-dua belah landasan. Pendaratan berjalan dengan sangat lancar, sehingga sukar dipercayai bahwa ini adalah pendaratan cemas akibat masalah tekanan hidraulik. Juru terbang kemudiannya mengakui bahwa panduan dari menara kawalan adalah sangat sempurna. Apabila pintu pesawat dibuka dan saya melangkah ke jambatan udara, Aero Bridge, saya hampir tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Kaki tangan lapangan terbang berdiri berbaris dengan kemas. Hanya dalam masa 40 menit selepas menerima pemberitahuan pendaratan cemas, mereka telah menyiapkan segala-galanya. Ini sungguh mengagumkan. Kaki tangan di hadapan sekali memperkenalkan diri sebagai ketua unit tindak balas khas KLIA. Bahasa Inggrisnya sangat fasih, dan kata-katanya menunjukkan profesionalisme yang tinggi. Beliau membimbing kami dan menyatakan bahwa laluan khas VIP telah disediakan untuk Baginda Raja dan ahli kerabat diraja. Dalam perjalanan ke saluran VIP, saya terpaku dengan skala lapangan terbang tersebut. Silingnya tinggi dan luas, reka bentuknya modern dan terang. Jika dibandingkan dengan lapangan terbang Barajas di Madrid atau Charles de Gaulle di Paris, ia langsung tidak kalah, malah lebih teratur dan bersih. Proses pemeriksaan imigresen juga sangat pantas. Ia dijalankan di ruang khas yang telah disediakan. Sikap pegawai imigresen sangat sopan dan cekap. Pemeriksaan paspor mengambil masa kurang daripada 2 menit. Malah di lapangan terbang utama Eropa melalui protokol diraja pun sukar untuk mencapai kelajuan sebegini. Bagasi juga telah disusun dengan rapi. Setiap bag mempunyai label yang menyatakan nama pemiliknya dengan tepat. Jelas sekali ada seseorang yang telah menguruskannya dengan penuh teliti. Melangkah keluar dari lapangan terbang, kelihatan kendaraan yang sedang menunggu. 5 buah kereta mewah tersusun rapi, setiap satunya diselenggara dengan sangat bersih. Pemandu-pemandu memakai suit lengkap, di dalam kereta tersedia air mineral, snack ringkas, malah akhbar antarabangsa hari tersebut juga disediakan. Dalam situasi pendaratan cemas tanpa sebarang notis awal,
Mampu menyiapkan persediaan sebegini dalam masa 40 menit adalah sesuatu yang luar biasa. Apabila kenderaan meninggalkan lapangan terbang dan memasuki lebuh raya, pemandangan di luar jendela benar-benar di luar jangkaan kami. Deretan pangsapuri tinggi yang tidak putus-putus, jalan raya yang diselenggara dengan baik, serta kenderaan yang bergerak dengan teratur menghiasi pandangan. Di kiri kanan lebuh raya, bangunan yang melebihi 30 tingkat terus memanjang, bukan 1-2 bangunan, tetapi berpuluh-puluh bangunan. Di Spanyol, pencakar langit seperti itu hanya boleh dilihat di pusat bandar Madrid, tetapi di sini, ia hanyalah kawasan perumahan biasa. Seorang penasihat diraja berkata secara pribadi, "Ini sangat berbeza daripada apa yang saya bayangkan. Saya juga merasakan perkara yang sama. Kami tidak pernah menyangka negara yang pernah kami abaikan ini rupanya sehebat ini." Apabila melintasi jambatan di Kuala Lumpur, semua orang terdiam. Pemandangan ibu kota pada waktu senja benar-benar mempesonakan. Cahaya lampu di kedua-dua belah tebing sungai memanjang tanpa henti, dan lampu-lampu di jambatan mula menyala. Hanya dalam satu pandangan, terdapat 5 atau 6 buah jambatan yang kelihatan. Baginda Raja bersuara buat kali pertama, bandar ini jauh lebih maju daripada yang dibayangkan. Saya terpaksa bersetuju. Ini bukan sekadar tahap kemajuan, tetapi tahap yang berbeza sama sekali. Memasuki kawasan pusat bandar berhampiran Menara Merdeka 118 dan Menara Berkembar Petronas, impaknya lebih besar. Kelompok pencakar langit membuatkan kami teringat kepada Manhattan di New York. Walaupun sudah melepasi jam 9 malam, suasana masih terang benderang dan sesak dengan orang ramai. Setibanya di hotel, kami sekali lagi terkejut. Tahap lobi hotel tersebut langsung tidak kalah jika dibandingkan dengan hotel terkemuka di Eropa. Apabila dibimbing ke bilik penginapan, penerangan yang diberikan juga meninggalkan kesan mendalam. Malaysia adalah antara ekonomi utama di Asia Tenggara yang memiliki teknologi terkemuka dunia dalam pelbagai bidang. Melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkat 60, ia sungguh menakjubkan. Di luar jendela adalah lautan lampu yang memanjang tanpa penghujung. Ini adalah skala yang sangat besar, berbeza dengan pemandangan malam di Paris atau London. Baginda Raja berdiri di tepi tingkap dan merenung lama, kemudian berkata dengan perlahan, "Kita terlalu sedikit mengenali Malaysia. Tempat ini benar-benar luar biasa." Malam itu, saya sukar untuk melelapkan mata. Segala-galanya yang disaksikan dalam beberapa jam sahaja terus bermain di fikiran. Tindak balas lapangan terbang yang sempurna, infrastruktur bandar yang menakjubkan, dan yang paling penting, sistem di mana semuanya beroperasi secara sistematik. Selama 25 tahun saya mengelilingi dunia, tetapi perasaan sebegini adalah yang pertama kali saya rasai. Dan ini hanyalah permulaan. Keesokan paginya, semasa bersarapan di restoran hotel, orang ramai yang pergi bekerja boleh dilihat di luar jendela. Pada masa itu jam 7 pagi, dan jalan raya sudah penuh dengan tenaga. Pekerja pejabat yang memakai sut berjalan pantas menuju ke stesen MRT, manakala pelajar-pelajar menggalas beg sekolah yang berat untuk ke sekolah. Seorang penasihat diraja melihat pemandangan itu dan berkata, "Orang-orang di sini sungguh rajin." Pengurus hotel menjelaskan bahwa rakyat Malaysia kebanyakannya mula bergerak dari awal pagi, malah waktu pelajar ke sekolah adalah lebih awal lagi. Pada sebelah pagi, Baginda Raja menyatakan keinginan untuk bersiar-siar di sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur. Jadwal asal adalah melawat Tokyo, tetapi selepas menerima makluman bahwa pembaikan pesawat memerlukan masa 2 hari, Baginda terpaksa tinggal di Kuala Lumpur. Kami melawat sebuah pusat beli belah besar di pusat bandar. Sebaik sahaja melangkah masuk, pemandangan di hadapan kami sungguh sukar dipercayai. Sebuah kedai buku gergasi terletak di dalamnya, dengan reka bentuk yang terang dan luas, langsung tidak menyerupai kedai buku tradisional. Ruang silingnya yang tinggi kelihatan mencecah belasan meter, dengan pencahayaan semula jadi yang digabungkan dengan sempurna. Apa yang paling mengejutkan adalah skala dan suasana kedai buku tersebut. Di rak buku setinggi 3 tingkat itu, terdapat berpuluh ribu naskah buku. Walaupun ia adalah ruang komersial, ia kelihatan megah seperti perpustakaan istana di Eropa. Ratusan orang sedang membaca dengan tenang atau memilih alat tulis. Baginda Raja merenung pemandangan itu seketika. Ekspresi fokus para pembaca, suasana yang tenang tetapi penuh bertenaga, nampaknya telah meninggalkan kesan yang mendalam kepada Baginda. Ini adalah pemandangan yang tidak pernah dilihat di mana-mana perpustakaan di Madrid. Saya berjalan di antara rak buku, melihat tajuk-tajuk buku. Buku profesional berkaitan perniagaan, teknologi dan reka bentuk sangat banyak. Buku-buku praktikal jauh lebih banyak daripada novel atau buku sastera umum.
Seorang pekerja pejabat muda sedang membaca buku pengurusan dalam bahasa Inggris, manakala seorang anak muda yang kelihatan seperti pelajar universiti membuka buku reka bentuk bandar sambil menaip sesuatu di komputer ribanya. Kaki tangan yang bertugas menjelaskan bahwa Malaysia adalah masyarakat yang mempunyai budaya membaca yang kuat, terutamanya pembacaan buku pembangunan diri dan profesional yang sangat tinggi. Semangat mereka untuk belajar nampaknya luar biasa. Untuk makan tengah hari, kami makan di sebuah restoran yang menyajikan masakan tradisional Malaysia yang diolah dengan cara moden. Hidangan yang indah itu sebaik sahaja dirasai, pengalamannya lebih halus daripada ham Iberia Spanyol. Setiap hidangan dapat dirasakan kesungguhannya. Semasa menjamu selera, pemandangan jalanan memberikan satu lagi kesan kepada kami. Walaupun waktu makan tengah hari, jalan raya tetap sibuk. Pekerja pejabat selesai makan dengan cepat dan kembali ke pejabat, manakala motosikal penghantar makanan terus berulang-alik tanpa henti. Pada sebelah petang, kami melawat kawasan perniagaan utama. Di antara pencakar langit, taman dan kemudahan budaya disusun dengan harmoni. Bangunan kaca gergasi berkilauan di bawah cahaya matahari, dan setiap bangunan digantung dengan nama syarikat terkenal dunia. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa kawasan ini menempatkan banyak syarikat teknologi maklumat, dan dikatakan terdapat puluhan ribu jurutera yang bekerja di sini. Saya benar-benar merasakan maksud Malaysia sebagai kuasa teknologi. Di dataran di hadapan sebuah bangunan, sekumpulan anak muda berkumpul untuk mempamerkan sesuatu. Apabila didekati, rupanya ia adalah aktiviti pelajar universiti yang mempamerkan robot buatan mereka. Sebuah robot sebesar tapak tangan bergerak sendiri mengelak halangan, malah mampu mengecam wajah orang dan memberi salam. Baginda Raja bertanya kepada para pelajar di mana mereka mempelajarinya. Pelajar tersebut menjawab bahwa mereka belajar membuatnya sendiri di dalam kelab universiti. Walaupun mereka belajar sedikit daripada profesor, sebahagian besarnya adalah hasil pembelajaran kendiri. Menjelang waktu senja, dalam perjalanan pulang ke hotel, kami melewati kawasan pusat tuition. Kerana waktu sekolah sudah tamat, jalan raya sesak dengan pelajar. Apa yang mengejutkan ialah bangunan-bangunan pusat tuition berdiri megah dengan puluhan papan tanda. Pelajar keluar masuk tanpa henti. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa persaingan pendidikan di Malaysia sangat sengit dan ibu bapa melabur besar untuk pendidikan anak-anak mereka. Saya melihat pelajar-pelajar keluar dari pusat tuition walaupun sudah jam 10 malam. Pelajar sekolah menengah baru sahaja tamat belajar. Wajah mereka kelihatan penat tetapi tangan mereka masih memegang buku dan nota. Malam itu, Baginda Raja dan para penasihat berkumpul di bilik hotel. Kami membincangkan segala yang dilihat pada hari itu. Pemikiran semua orang adalah sama. Kekuatan negara ini datang daripada pendidikan. Walaupun sumber asli mungkin terhad, selagi ada pembangunan modal insan, kemajuan sebegini dapat dicapai. Seorang penasihat diraja berkata, "Kita terlalu selesa. Adakah kita hanya bergantung kepada sejarah dan tradisi lama Eropah?" Malam itu jam 2 pagi, tiba-tiba kedengaran jeritan dari bilik sebelah. Saya segera berlari ke sana dan melihat Menteri Istana, Tuan Jose, sedang memegang dada dan rebah di lantai. Beliau yang berusia 72 tahun, menghidap kencing manis dan darah tinggi. Wajahnya pucat, berpeluh sejuk dan sesak nafas. Ini adalah simptom serangan jantung yang tipikal. Saya segera menghubungi kaunter hotel untuk meminta mereka memanggil ambulans. Perkara yang mengejutkan berlaku dalam masa kurang daripada 3 menit. 4 orang petugas kecemasan telah tiba di bilik bersama kaki tangan hotel. Hotel itu sendiri dilengkapi dengan peralatan perubatan kecemasan dan mempunyai hubungan terus dengan hospital berdekatan. Tindakan petugas kecemasan sangat teratur. Mereka segera menyambung mesin ECG mudah alih dan memasangkan topeng oksigen. Seorang wanita yang kelihatan seperti ketua pasukan mengeluarkan tablet dan menyambungkannya ke sesuatu tempat. Di skrin muncul seorang dokter yang memperkenalkan diri sebagai profesor perubatan kecemasan dan menyatakan beliau sedang melihat data ECG secara langsung. Beliau merumuskan ia adalah serangan jantung akut, myocardial, infarction, dan mesti dihantar ke hospital dengan segera. Saya berasa cemas dan berkata kami mesti berunding dengan doktor diraja Spanyol terlebih dahulu. Tetapi petugas kecemasan berkata dengan tegas, "Masa emas, golden time hampir tamat. Jika tidak membuat keputusan sekarang, nyawa pesakit dalam bahaya." Baginda Raja membuat keputusan. Percayalah kepada hospital di Malaysia. Apa yang dilihat dan didengar sepanjang hari semalam telah membina keyakinan Baginda. Petugas kecemasan mengangkat pesakit ke atas pengusung dan memasang saluran titisan intravena
Semuanya dalam masa kurang 1 menit. Lift sudah sedia menunggu. Di hadapan pintu hotel terparkir sebuah ambulans model terbaharu. Bahagian dalam ambulans itu seperti watt unit rawatan rapi kecil, dilengkapi dengan pelbagai peralatan perubatan. Monitor memaparkan tanda vital pesakit secara langsung. Peralatannya kelihatan lebih canggih daripada ambulans di hospital di Raja Madrid. Sebaik sahaja ambulans bertolak, perkara yang lebih mengejutkan berlaku. Semua lampu isyarat bertukar menjadi hijau. Walaupun jam 2 pagi jalan raya tidak banyak kenderaan, tetapi semua kenderaan memberi laluan. Dijelaskan bahawa apabila kenderaan kecemasan melaluinya, pusat kawalan trafik akan melaraskan isyarat secara automatik. Di dalam kereta, rawatan diteruskan. Petugas kecemasan berkomunikasi secara langsung dengan hospital melalui tablet sambil memberikan ubat atas arahan dokter hospital. Tekanan darah dan nadi pesakit mula stabil secara beransur-ansur. 5 menit kemudian, kami tiba di hospital. Di hadapan pintu sudah ada 8 orang kaki tangan perubatan menunggu. Mereka memanggil nama pesakit, menyambut kami, dan menyatakan segala-galanya sudah sedia. Pesakit akan terus dibawa ke bilik katetrisasi jantung. Profesor kardiologi keluar sendiri. Beliau memperkenalkan diri dan menyatakan pernah mengikuti latihan di hospital terkenal di Amerika Syarikat. Beliau berkata sebaik sahaja ambulans bertolak, beliau telah mengumpulkan pasukan dan sudah pun memperoleh rekod perubatan pesakit. Saya bertanya bagaimana beliau boleh mendapatkan rekod perubatan dari Spanyol dengan begitu cepat. Profesor menjawab bahawa mereka melalui pejabat perwakilan Spanyol membuat permohonan kecemasan kepada hospital di Madrid dan dalam masa 10 menit, data tersebut telah dihantar. Sebelum memasuki bilik pembedahan, Profesor menjelaskan bahawa terdapat penyumbatan pada arteri koronari yang menyebabkan kekurangan bekalan darah ke jantung dan memerlukan pemasangan stent untuk membuka saluran darah. Beliau berkata, pembedahan mengambil masa kira-kira 1,5 jam. Kami dibimbing ke ruang menunggu. Apa yang mengejutkan ialah skrin di ruang menunggu memaparkan perkembangan pembedahan dan data tanda vital secara langsung. Dikatakan ini adalah berdasarkan prinsip ketelusan maklumat supaya ahli keluarga boleh mengetahui situasi pada bila-bila masa. Bilik pembedahan di dalam skrin kelihatan seperti makmal yang sangat canggih. 6 buah skrin gergasi memenuhi dinding. Lengan robotik yang tergantung di siling bergerak dengan tepat. Teknik Profesor sungguh berseni. Beliau memasukkan kateter halus dari saluran darah di pergelangan tangan. Dan dalam masa kurang 5 menit, ia sudah sampai ke jantung. Lengan robotik membantu pergerakan tangan Profesor. Juru rawat menjelaskan bahawa itu adalah robot pembantu AI yang boleh menghapuskan gegaran tangan doktor dan meningkatkan ketepatan. 15 menit kemudian, saluran darah yang tersumbat telah dibuka. Darah mula mengalir dengan normal dan degupan jantung menjadi stabil. Namun, Profesor melihat skrin dengan teliti dan berkata, pembedahan tambahan perlu dilakukan. Beliau berkata, saluran darah lain juga mempunyai tahap penyempitan yang ketara. Jika tidak ditangani sekarang, risiko serangan berulang sangat tinggi. Baginda Raja memberi keizinan, menyatakan Baginda percaya kepada penilaian Profesor. Pembedahan tambahan selesai dalam masa 15 menit dengan sangat tepat. Jumlah masa pembedahan adalah 1 jam 40 menit. Apabila pesakit keluar dari bilik pembedahan, perkara yang sukar dipercayai berlaku. Pesakit yang sudah sedar sepenuhnya tersenyum. Profesor menjelaskan, kerana pembedahan dilakukan dari pergelangan tangan, pemulihan adalah sangat cepat. 6 jam kemudian pesakit sudah boleh berjalan. Di Spanyol, selepas pembedahan seperti ini, pesakit perlu tinggal di hospital sekurang-kurangnya 2 minggu, tetapi di sini mereka kata 2 hari sudah boleh keluar. Kos pembedahan juga mengejutkan. Di bawah perlindungan insurans kesihatan sejagat, kosnya hanyalah sebahagian kecil daripada kos di Madrid. Benar-benar tidak masuk akal. Dalam perjalanan ke wad, satu lagi pemandangan kelihatan. Robot bergerak ke sana kemari di koridor menghantar ubat-ubatan dan peralatan perubatan. Skrin di dinding memaparkan keadaan setiap pesakit secara langsung. Ini adalah sistem pemantauan semua pesakit yang boleh dilihat dengan jelas di stesen juru rawat. Watt unit rawatan rapi adalah lebih baik daripada bilik hotel luas dan bersih. Satu bahagian dinding adalah kaca yang memaparkan pemandangan malam Kuala Lumpur. Di tepi katil walaupun ada pelbagai peralatan perubatan, reka bentuknya moden dan tidak kelihatan seperti hospital. Yang paling mengagumkan adalah sistem peribadi di tepi katil. Jantung pesakit dipaparkan dalam bentuk 3D di skrin, menunjukkan rupa jantung yang berdegup secara langsung. Dikatakan AI akan memantau keadaan jantung 24 jam sehari.
Sebaik sahaja ada tanda luar biasa, ia akan memberitahu kaki tangan perubatan serta-merta. Seorang juru rawat khas telah ditugaskan. Beliau mengeluarkan tablet dan menunjukkan rancangan penjagaan 24 jam untuk pesakit yang menyenaraikan jadwal pemberian ubat, latihan pemulihan, dan diet secara terperinci. Beliau juga menggunakan animasi 3D untuk menjelaskan kesan ubat, kesan sampingan, serta kaedah senaman. Beliau turut memberikan kami satu peranti kecil. Katanya, ia adalah monitor ECG boleh pakai. Jika dipakai seperti jam tangan, ia boleh memantau keadaan jantung 24 jam. Data akan dihantar terus kepada kaki tangan perubatan, malah boleh dihantar kepada dokter di Spanyol. Keesokan paginya, sesi lawatan dokter bermula. Tetapi yang datang bukan seorang dokter, sebaliknya lebih 10 orang kaki tangan perubatan. Profesor dari Jabatan Kardiologi, Endokrinologi, Perubatan Pemulihan, dan Pemakanan, semuanya hadir. Dikatakan ini adalah perundingan bersama pakar pelbagai disiplin. Cara profesor memeriksa pesakit sangat unik. Mereka tidak menggunakan stetoskop, sebaliknya menggunakan ultra bunyi mudah alih untuk memeriksa jantung dan pelbagai organ di tempat kejadian. Image dipaparkan serta-merta pada tablet. Para profesor menonton bersama dan bertukar pendapat. Profesor endokrinologi menunjukkan carta glukosa darah pesakit yang merekodkan perubahan gula darah malam tadi secara terperinci. Pada jam 3 pagi gula darah meningkat sedikit. Tetapi pam insulin melaraskannya secara otomatik untuk mengembalikannya ke tahap normal. Dikatakan monitor gula darah berterusan dan pam insulin dihubungkan oleh AI untuk menguruskan gula darah. Profesor Perubatan Pemulihan mencadangkan untuk memulakan pemulihan jantung hari ini. Beliau berkata, ini adalah pelan senaman pribadi menggunakan peralatan realiti maya, VR. Di skrin muncul avatar 3D pesakit. Avatar itu menunjukkan cara senaman dan menjelaskan postur yang betul. Profesor Pemakanan menunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Beliau berkata mereka telah menganalisis gen pesakit sampel ini diambil sebaik sahaja pesakit tiba di kecemasan. Ini adalah hasil analisis genetik. Beliau berkata pesakit mempunyai metabolisme natrium yang perlahan, oleh itu mereka menyediakan menu diet rendah natrium yang khusus. Selepas sesi lawatan tamat, saya bertanya kepada Profesor Kardiologi, adakah semua pesakit boleh menerima rawatan sebegini? Profesor menjawab bahwa ini adalah standar rawatan di hospital ini, dan pesakit insurans kesehatan awam juga menikmati perkara yang sama. Apabila makan tengah hari dihantar, kami sekali lagi terkejut. Walaupun ia adalah diet rendah natrium, rasanya sangat enak. Pakar pemakanan datang sendiri menjelaskan bahwa menu tersebut direka dengan mengambil kira hasil analisis genetik dan tabiat pemakanan pesakit. Pada sebelah petang, kami pergi ke bilik rawatan pemulihan. Ia adalah ruang yang luas seperti gimnasium, dengan pelbagai peralatan senaman. Semua peralatan disambungkan dengan sistem pemantauan canggih. Apabila pesakit bersenam, kadar jantung dan tekanan darah dipantau secara langsung. Apa yang mengejutkan ialah seorang warga emas yang selesai pembedahan jantung 3 hari lalu sedang berjalan di atas treadmill. Parut di dadanya masih jelas kelihatan. Ahli terapi pemulihan menjelaskan bahwa Malaysia mementingkan pemulihan awal. Lebih awal bergerak, lebih cepat pulih. Pelan pemulihan VR yang direka khas untuk pesakit juga bermula. Apabila memakai set kepala, muncul pemandangan pantai yang indah, boleh mendengar bunyi ombak, malah seolah-olah dapat merasakan angin sepoi-sepoi. Saya mula berjalan perlahan dalam paparan itu. Walaupun sebenarnya berjalan di tempat yang sama, tetapi dalam dunia maya saya seolah-olah bersiar-siar di pantai. Ahli terapi pemulihan melihat monitor dan menjelaskan bahwa kadar jantung berada dalam julat yang sesuai dan intensiti senaman adalah tepat. Dikatakan AI akan melaraskan pelan secara otomatik berdasarkan keadaan pesakit. Menjelang waktu senja, hasil analisis genetik yang tepat telah keluar. Kami pergi ke bilik mesyuarat. Di dinding terdapat peta genetik yang lengkap. Doktor menjelaskan bahwa pesakit mempunyai variasi genetik tertentu yang menyebabkan risiko penyakit kardiovaskular lebih tinggi daripada orang biasa, tetapi melalui pelan pencegahan, risiko boleh dikurangkan dengan banyak. Kami juga menerima preskripsi ubat yang dipribadikan. Dikatakan ini diramu berdasarkan kombinasi gen pesakit. Hanya perlu pemeriksaan berkala setiap 3 bulan untuk mengelakkan serangan berulang. Malam itu, pesakit berkata di dalam wad bahwa di Madrid, untuk menerima rawatan sebegini sekurang-kurangnya perlu menunggu 6 bulan. Tetapi di sini semuanya selesai dalam masa 1 hari. Pada hari ketiga,
pesakit pulih sepenuhnya, dan dibenarkan keluar hospital. Para dokter juga merasa terkejut. Mereka berkata, kelajuan pemulihan adalah lebih cepat daripada jangkaan. Sebelum keluar, pemeriksaan terakhir dilakukan, dan semua nilai adalah normal. Dikatakan fungsi jantung malah lebih baik daripada sebelum pembedahan. Semasa mengambil dokumen keluar hospital, kami sekali lagi terkejut. Kami menerima satu set dokumen yang mengandungi semua proses dari pembedahan hingga ke ward dan pemulihan. Bukan sahaja ada rakaman pembedahan, tetapi juga semua keputusan ujian dan kaedah pengurusan masa hadapan telah disusun dengan sangat terperinci. Sebelum meninggalkan hospital, Baginda Raja secara khusus bertemu dengan Profesor Kardiologi untuk menyatakan penghargaan. Di pejabat profesor, mereka berbual panjang. Baginda Raja bertanya tentang sistem perubatan Malaysia dan bagaimana pembangunan sebegini boleh menjadi kenyataan. Profesor menjawab bahwa 30 tahun lalu perubatan Malaysia juga sedang berkembang, tetapi melalui pelaburan dalam pendidikan, pembangunan teknologi dan reformasi sistem insurans kesihatan, barulah mereka sampai ke tahap hari ini. Beliau berkata yang paling penting ialah falsafah yang berpaksikan pesakit. Kami memutuskan untuk bersiar-siar di Bandar Raya Kuala Lumpur bersama pesakit yang telah pulih. Dapat kembali sihat dan berjalan adalah satu perkara yang patut disyukuri. Kami melawat taman rekreasi pinggiran sungai yang disyorkan oleh hospital. Laluan basikal di tepi sungai diselenggara dengan baik, dikatakan memanjang berpuluh-puluh kilometer. Kerana hari Minggu, ramai keluarga sedang beriadah. Orang ramai menghamparkan tikar berkelah, menikmati masa santai, menunggang basikal atau berlari di tepi sungai. Apa yang mengejutkan ialah walaupun sudah jam 10 malam, orang ramai masih ramai. Ada wanita yang berjoging sendirian, ada juga pasangan muda yang bersiar-siar. Walaupun sudah lewat malam, tidak ada sedikit pun rasa tidak selamat. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa taman rekreasi ini dibuka 24 jam dan sangat selamat pada waktu malam. Terdapat lampu jalan yang terang di mana-mana dan polis juga kerap meronda. Dikatakan ini kerana kadar jenayah di Malaysia adalah sangat rendah. Kemudahan di taman juga lengkap. Tandas yang bersih, tempat pancuran air, malah stesen sewaan basikal. Di mana-mana boleh dilihat pertimbangan teliti untuk kemudahan rakyat. Kami berdiri di atas jambatan memandang ke arah pemandangan malam Kuala Lumpur. Cahaya lampu di kedua-dua tebing sungai memanjang tanpa penghujung. Latar langit yang dibentuk oleh pencakar langit, lampu-lampu yang menghiasi jambatan, serta cahaya kereta yang terus bergerak membentuk satu pemandangan yang megah. Baginda Raja bersuara perlahan. Saya dengar negara ini tidak mempunyai terlalu banyak sumber asli. Jadi bagaimana mereka membina bandar seperti ini? Pemandu pelancong menjawab, manusia adalah sumber kami. Melalui pelaburan dalam pendidikan dan pembangunan teknologi, barulah kami sampai ke hari ini. Kami berpindah ke sebuah kawasan yang penuh dengan suasana antarabangsa. Walaupun malam sudah lewat, jalan raya masih penuh dengan tenaga. Restoran dari pelbagai negara terang benderang. Orang dari pelbagai kaum berinteraksi dengan bebas. Semasa melewati sebuah restoran, kami tidak sengaja masuk ke dalamnya. Pemiliknya adalah orang Eropah. Beliau berkata telah tinggal di Malaysia selama lebih 10 tahun. Beliau berkata Malaysia sangat sesuai untuk didiami, selamat, dan orang-orangnya sangat mesra. Beliau berkata pada mulanya mungkin terasa asing, tetapi sekarang sudah menyesuaikan diri sepenuhnya. Rakyat Malaysia tidak mendiskriminasi orang asing, dan anak-anaknya juga bersekolah di sekolah Malaysia serta membesar dengan baik. Berjalan di jalan raya, kami juga melihat pelbagai rumah ibadat. Pemandu pelancong menjelaskan bahwa Malaysia menjamin kebebasan beragama dan pelbagai agama hidup bersama dengan harmoni. Kami masuk ke sebuah kedai serbaneka. Walaupun sudah jam 11 malam, pelanggan masih keluar masuk tanpa henti. Pelajar, pekerja pejabat, warga emas lapisan umur sangat pelbagai. Ada yang membeli barang keperluan, ada yang membayar bil utility, ada juga yang menghantar bungkusan. Sebuah kedai kecil memainkan pelbagai peranan. Juruang adalah seorang anak muda yang kelihatan seperti pelajar universiti berusia awal 20-an. Saya bertanya kepadanya adakah penat bekerja lewat malam. Beliau menjawab beliau sedang mencari wang saku untuk yuran pengajian, belajar pada waktu siang dan bekerja pada waktu malam. Beliau berkata mesti mencari wang sendiri. Dalam perjalanan pulang ke hotel, Baginda Raja berkata, anak muda negara ini mencipta masa depan mereka sendiri. Baginda berkata tanpa perlu disuruh, mereka akan belajar dan bekerja sendiri. Kembali ke bilik, saya memandang keluar jendela. Walaupun sudah melepasi tengah malam, Kuala Lumpur masih segar. Boleh dilihat lampu bangunan, kenderaan yang bergerak di jalan raya,
serta lampu terang kedai serbaneka. Ini adalah sebuah bandar raya yang tidak tidur 24 jam. Kami mengadakan mesyuarat terakhir bersama penasihat diraja, merumuskan pengalaman sepanjang 3 hari itu. Perkhidmatan lapangan terbang yang sempurna, sistem perubatan yang menyelamatkan nyawa, jalan raya yang selamat, orang-orang yang bekerja keras, segalanya meninggalkan kesan yang mendalam. Seorang penasihat berkata, "Kita terlalu sedikit mengenali Malaysia. Sekarang barulah tahu mengapa dunia memberi tumpuan kepada teknologi dan perubatan Malaysia." Penasihat lain juga bersetuju, menyatakan Sepanyol mempunyai banyak perkara yang patut dipelajari. Baginda Raja menyatakan tekadnya. Baginda berkata sekembalinya ke Madrid nanti, Baginda akan berkongsi pengalaman kali ini, akan mengkaji sistem Malaysia dan mempelajari kelebihannya. Malam itu saya tidak dapat tidur untuk waktu yang lama. 3 hari yang lalu berlalu seperti imbasan gambar. Ia adalah satu perjalanan luar biasa yang bermula dengan pendaratan cemas, tetapi tempoh masa itu telah memberikan pembelajaran yang paling besar kepada kami. Keesokan paginya, kami memutuskan untuk melihat bandar ini buat kali terakhir. Di jalan raya pada waktu awal pagi sudah ada orang yang bergerak. Boleh dilihat pekerja yang mahu ke pejabat, pelajar ke sekolah, serta pekerja pembersihan. Kami masuk ke sebuah kedai buku besar. Walaupun jam 7 pagi, tetapi ia sudah dibuka. Sudah ada beberapa orang yang memilih buku. Seorang lelaki yang kelihatan seperti pekerja pejabat sedang mencari buku di bahagian perniagaan, manakala seorang pelajar universiti sedang membelek bahan pengajaran bahasa asing. Kaki tangan kedai buku menjelaskan bahwa ramai pelanggan akan datang ke sini sebelum pergi kerja, dan ramai juga yang akan membaca buku sementara menunggu pengangkutan awam. Saya merasakan semangat rakyat Malaysia terhadap pembelajaran. Kami pergi ke stesen MRT. Kerana waktu puncak, ia penuh dengan orang. Tetapi walaupun sesak, ia sangat teratur. Orang ramai beratur menunggu orang di dalam turun dahulu, baru mereka naik. Ini adalah tertib yang dipatuhi secara semula, jadi tanpa perlu disuruh. Di dalam MRT, saya memerhatikan orang ramai. Kebanyakannya melihat telefon pintar atau membaca buku. Ada yang membaca berita. Ada yang belajar bahasa asing, ada juga yang membaca e-buku. Mereka tidak mensia-siakan masa perjalanan. Saya turun di satu stesen dan melihat sekeliling. Stesen itu sangat bersih, papan tanda sangat jelas, dan disediakan dalam pelbagai bahasa untuk kemudahan pelancong asing. Berdekatan stesen terdapat pasar tradisional. Walaupun masih awal pagi, ia sudah penuh dengan tenaga. Para peniaga sedang mengemas kedai, bersedia menyambut pelanggan. Sayur-sayuran segar, buah-buahan dan ikan semuanya disusun dengan rapi. Saya berbual dengan seorang pemilik kedai buah. Beliau berkata, beliau datang setiap hari pada jam 4 pagi untuk menyediakan bekalan barang segar. Beliau berkata telah berniaga di tempat yang sama selama 40 tahun. Meninggalkan pasar, kami melewati kawasan perumahan, boleh dilihat jalan raya yang bersih dan taman bunga yang dijaga rapi. Kebetulan ada warga emas yang keluar bersiar-siar dan bersenam di taman. Di sebuah taman, sekumpulan warga emas berkumpul melakukan senaman. Mereka mengikut rentak musik dan kelihatan sangat sihat. Warga emas yang kelihatan berusia 70-80 tahun itu bergerak dengan penuh tenaga. Kami melewati sebuah sekolah yang penuh dengan pelajar. Walaupun jam 7.30 pagi, sudah ramai pelajar melangkah masuk ke sekolah. Beg sekolah yang digalas kelihatan berat. Saya berdiri sebentar di hadapan pintu pagar sebuah sekolah menengah. Pelajar beratur masuk. Walaupun ada wajah yang kelihatan penat, tetapi kebanyakannya berbual dan ketawa bersama rakan-rakan. Walaupun penat bangun awal, mereka kelihatan sangat ceria. Kembali ke hotel, saya mula mengemas beg. Jadwal hari ini ialah menaiki pesawat khas yang telah diperbaiki pada 11 petang untuk pulang ke Madrid. Walaupun hanya 3 hari yang singkat, tetapi tempoh masa itu benar-benar bermakna besar bagi kami. Baginda Raja memandang keluar jendela buat kali terakhir. Baginda seolah-olah mahu memahat pemandangan Kuala Lumpur di dalam matanya. Baginda berkata perlahan, 3 hari ini benar-benar masa yang berharga. Pendaratan cemas yang malang ini sebaliknya telah menjadi satu rahmat. Semasa meninggalkan hotel, kaki tangan berbaris untuk menghantar kami. Walaupun hanya 3 hari, keprihatinan mereka sukar dilupakan. Sehingga ke saat terakhir, layanan mereka tetap sopan dan hangat. Di dalam kendaraan menuju ke Klia, saya dan penasihat diraja berbual, berkongsi momen yang paling meninggalkan kesan. Ada yang menyebut tentang sistem perubatan kecemasan, ada yang menyebut tentang suasana jalanan yang selamat, manakala saya pula berkata sistem di mana semuanya beroperasi secara sistematik itu sendiri sudah cukup mengejutkan.
Setibanya di lapangan terbang, pasukan yang menyambut kami tempo hari muncul kembali. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Mereka mendoakan perjalanan pulang yang menyenangkan dan menjemput kami untuk melawat Malaysia lagi. Selepas selesai urusan daftar masuk, kami berjalan ke balai pelepasan. Sehingga ke saat akhir, perkhidmatannya pantas dan tepat. Semua kaki tangan sangat mesra dan prosedurnya sangat efisien. Sebelum menaiki pesawat, Baginda Raja menoleh sebentar melihat bangunan lapangan terbang. Di latar belakang, bayangan langit Kuala Lumpur masih kelihatan samar-samar. Baginda menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Itu adalah satu bentuk penghargaan. Pesawat khas itu berlepas. Di luar jendela, tanah Malaysia perlahan-lahan menjauh. Kelia, bangunan pencakar langit, sungai, dan bandar raya yang memanjang, tanpa penghujung beransur-ansur mengecil. Pemandangan yang mengejutkan kami dalam masa 3 hari itu hilang dari pandangan. Di dalam kabin sangat sunyi, semua orang seolah-olah tenggelam dalam fikiran masing-masing. Seorang penasihat diraja memandang keluar jendela dan berkata perlahan, "Saya mahu datang lagi, mahu belajar lebih banyak perkara." Perjalanan ke Madrid mengambil masa kira-kira 14 jam. Dalam masa penerbangan yang panjang itu, kami tidak henti-henti berbual tentang pengalaman di Malaysia. Mengenang kembali tindak balas lapangan terbang yang sempurna, sistem perubatan yang menakjubkan, serta jalan raya yang bersih dan selamat. Terutamanya topik mengenai sistem perubatan adalah yang paling banyak dibincangkan. Pesakit yang telah diselamatkan itu sendiri berkata, beliau sangat tersentuh. 3 menit selepas rebah pasukan kecemasan sudah sampai, dan ke hospital hanya mengambil masa 5 menit. Sebaik sampai di hospital, segala-galanya sudah tersedia, dan pembedahan juga sangat sempurna. Beliau berkata, kualiti perubatan berbanding kosnya juga mengejutkan. Jika menerima rawatan yang sama di Madrid, kosnya akan jauh lebih tinggi dan masanya akan jauh lebih lama. Tetapi beliau berkata, kualiti di sini sebaliknya lebih baik. Baginda Raja berkata Sepanyol juga mempunyai banyak perkara yang perlu dipelajari, terutamanya kecekapan dan sistem yang sistematik adalah sangat berbaloi untuk dirujuk. Baginda berkata bermula daripada sistem tindak balas kecemasan, penambahbaikan menyeluruh diperlukan. Baginda juga menyentuh tentang pendidikan. Pelajar yang masih belajar lewat malam, pelajar universiti yang mencari wang saku sendiri, semuanya meninggalkan kesan mendalam. Kesimpulannya ialah semangat dan kecekalan anak muda Malaysia telah membina Malaysia hari ini. Seorang penasihat berkata, kekuatan Malaysia datang daripada rakyatnya, kerana sumber asli yang mungkin terhad, maka mereka melabur dalam pendidikan. Beliau berkata inilah yang membolehkan pembangunan hari ini menjadi kenyataan. Sepanyol juga sepatutnya memberi lebih perhatian kepada pendidikan dan latihan anak muda. Setibanya di lapangan terbang Madrid pada jam 3 petang waktu tempatan, kenderaan rasmi diraja sudah menunggu. Dalam perjalanan pulang ke istana, pemandangan di luar jendela terasa sedikit asing. 3 hari lalu pemandangan Madrid dirasakan biasa, tetapi sekarang ia kelihatan berbeza. Setibanya di istana, satu mesyuarat ringkas diadakan. Ia adalah sesi laporan rasmi mengenai pengalaman di Malaysia. Baginda Raja sendiri menyatakan bahawa banyak perkara dipelajari di Malaysia, terutamanya sistem perubatan dan infrastruktur bandar yang meninggalkan kesan mendalam. Beberapa hari kemudian, pihak istana mengeluarkan kenyataan rasmi. Isinya adalah berkongsi pengalaman Baginda Raja sepanjang berada di Malaysia. Kandungannya menyebut bahawa dalam situasi luar jangkaan akibat pendaratan cemas ini, Baginda telah menyaksikan sendiri wajah pembangunan Malaysia. Kenyataan itu, secara khusus, menekankan kecemerlangan sistem perubatan. Kenyataan ini menarik perhatian media Eropah kerana tindakan Raja Sepanyol yang memuji negara lain secara terus sebegini adalah sesuatu yang belum pernah berlaku. Banyak media memohon untuk sesi temu bual. Sebagai ketua pengawal diraja, saya juga menerima banyak jemputan temu bual. Ramai wartawan ingin tahu apa sebenarnya yang saya lihat di lokasi. Saya menjawab dengan jujur bahawa sepanjang 25 tahun pengalaman saya, ini adalah kali pertama saya melihat tahap tindak balas sebegini, terutamanya sistem perubatan kecemasannya yang sangat mengagumkan. Kira-kira sebulan kemudian, Kementerian Kesihatan Sepanyol mula bertindak. Mereka mengumumkan penubuhan satu pasukan kajian sistem perubatan Malaysia, merancang untuk menghantar pakar ke Malaysia bagi mempelajari sistem tindak balas kecemasan dan sistem insurans kesihatan awam. Hospital-hospital utama di Madrid juga menunjukkan minat. Mereka ingin tahu tentang sistem perubatan jarak jauh dan pembedahan berbantu AI di Malaysia. Beberapa buah hospital malah telah menandatangani perjanjian pertukaran dengan hospital di Malaysia.
Bidang pendidikan juga mula mengalami perubahan. Universiti-universiti di Spanyol memutuskan untuk memperluaskan pertukaran dengan universiti di Malaysia, terutamanya dalam bidang kejuruteraan dan perubatan melalui pelancaran rancangan penyelidikan bersama. Baginda Raja, selagi ada peluang akan menyebut tentang kisah Malaysia. Dalam majlis rasmi, Baginda juga menyebut kes pembangunan Malaysia. Baginda menyampaikan mesej bahawa walaupun kekurangan sumber, melalui pendidikan dan teknologi, sesebuah masyarakat boleh menjadi maju. Sehingga hari ini saya tidak dapat melupakan 3 hari tersebut. Ia adalah perjalanan yang bermula dengan pendaratan cemas, tetapi tempoh itu memberikan pembelajaran terbesar kepada kami. Malaysia membuktikan bahawa walaupun tanpa tanah yang luas dan sumber yang melimpah, selagi modal insan dibangunkan, sebuah masyarakat yang hebat dapat dicipta. Ia menunjukkan kepada kami bahawa pendidikan, teknologi, dan usaha yang tidak berbelah bahagi mampu mencipta keajaiban. Pendaratan cemas hari itu bukanlah satu malang, sebaliknya adalah satu rahmat. Ia adalah satu peluang yang membolehkan kami mengenali tempat yang menakjubkan ini. Pengalaman itu juga menjadi pemangkin yang membawa perubahan kecil kepada Spanyol. Baginda Raja sering berkata suatu hari nanti ingin melawat Malaysia lagi, kali ini sebagai lawatan negara rasmi untuk belajar dengan lebih baik. Saya juga menanti-nantikan hari itu, ingin merasai semula pengalaman di negara yang menakjubkan itu, dan melihat sejauh mana lagi Malaysia telah berkembang. Inilah kisah 3 hari yang saya alami. Satu keajaiban yang dicipta oleh pendaratan cemas, dan pengajaran berharga yang diberikan oleh Malaysia kepada kami, yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Kisah hari ini berakhir di sini. Apakah pendapat Anda mengenai kisah keajaiban 72 jam pendaratan cemas Raja Spanyol ini? Sila tinggalkan komen galakan Anda. Di atas adalah kisah yang dibawakan kepada Anda oleh Momen Terharu. Jika Anda menyukai kisah ini, sila tekan butang suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.